Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Fokus berita, kawasan di sekitar Tasik Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho kini sedang dalam pertimbangan untuk diubah menjadi kawasan pelancongan utama di Batu Kawah. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, Kerajaan Sarawak mengambil inisiatif untuk menjadikan kawasan bekas kuari Ang Cheng Ho yang sudah lama terbiar itu sebagai ruang awam. This land, surrounding the land, these are all the private lands. We are working on the private landowners to see whether we can turn the surrounding area into shopping centers as well as hotels, and so that together we can make this into a major tourist area for Batu Kawah. Further down the road, across the Jalan Stephen Yong, there's another 40 acres of parkland. So if we can reassign this 20 acres here, and another 40 acres there, Batu Kawah, there will be another 60 acres of park for the public. And this is in addition to the Riverbank Park, in which is almost finished already. The grass bridge connecting the Riverbank Park to the Kampung Rantang Panjang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kawah itu berkata demikian ketika ditemu bual Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat N14 Batu Kawah yang berlangsung di Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho di Kuching pada Sabtu. Menjelas lanjut, Dato' Amar Profesor Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak tidak menafikan bahawa pembangunan pesat menjadi faktor harga tanah persendirian di Batu Kawah naik dengan cepat. Namun begitu tegasnya, Kerajaan Sarawak tetap akan komited membangunkan kawasan berkenaan supaya ia dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal, tempat rekreasi dan tempat bekerja. Dalam majlis itu, Dato' Amar Profesor Dr. Sim serta isteri Datin Amar En Ong Seok En berpeluang menyampaikan sumbangan ampau kepada kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke bawah. Hampir lebih kurang 500 orang penduduk pelbagai bangsa dan agama di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah hadir memeriahkan majlis itu. Berita diberi, perpaduan dan keharmonian Sarawak merupakan tunjang utama dalam mengukuhkan kestabilan politik di samping membangunkan ekonomi Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, kesatuan penduduk berbilang kaum di Sarawak mesti dikekalkan dan tidak harus digugat oleh mana-mana pihak. Keharmonian yang dikecapi Sarawak selama ini menjadi tunjang kepada kestabilan dan keamanan negeri dengan ekonominya yang semakin berkembang dan kini sedang dinikmati oleh rakyat berbilang kaum dan agama. Kita bersyukur kerana dapat hidup bersama dengan aman meskipun berbeza budaya, bangsa dan agama. Perayaan seperti Tahun Baru Cina, Hari Gawai Dayak dan Hari Raya Puasa disambut lebih 1 bulan di Sarawak dan ini menandakan keamanan serta keharmonian hidup rakyat Sarawak yang dikecapi daripada sikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain, katanya. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Sambutan Perayaan Tahun Baru Cina dan Majlis Angkat Sumpah Jawatankuasa Eksekutif Baharu Persatuan Klan Lee Miri di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau yang juga penasihat tetap Persatuan Klan Lee Miri turut mendedahkan rancangan Sarawak dalam pelaksanaan pendidikan percuma untuk anak jati negeri ini pada 2026 menandakan kedudukan kewangan Sarawak pada tahap kukuh dan ia mampu direalisasikan. Tambahnya, inisiatif pendidikan percuma yang bakal dilaksanakan di IPT terpilih termasuk Universiti Teknologi Swinburne Sarawak, Universiti Kertin Sarawak, Universiti Teknologi Sarawak UTS, College Universiti ICATS dan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex adalah berdasarkan keyakinan Kerajaan Sarawak terhadap kekuatan ekonomi yang akan terus bertambah maju dan stabil selagi rakyatnya yang hidup bersatu padu. Difahamkan sekitar 580 dalam kalangan ahli Persatuan Klan Lee telah hadir pada majlis tersebut dan turut berlangsung penyampaian ampau kepada golongan warga emas. Berita diteruskan dengan Kerajaan Sarawak komited memberi fokus dan perhatian dalam sistem pembangunan awal kanak-kanak di negeri ini.
Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Raziz Hitam berkata, kementeriannya sentiasa bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam membantu memantapkan lagi pendidikan awal kanak-kanak di negeri ini. Kita ada bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah mengenai isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak kita yang tidak dihantar ke pendidikan awal kanak-kanak, sama ada di peringkat sekolah rendah harian biasa di bawah ke Kementerian Pendidikan Malaysia yang iaitu prasekolah lah, ada juga terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. JPN Pendidikan dia ada sebelum ini saya ada kerjasama dengan JPN untuk membantu menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan ketidakhadiran. Tapi bukan di peringkat umur 6 tahun saja, tapi di peringkat sekolah menengah juga. Sebab kita tidak mahu banyak kes-kes yang menyebabkan pelajar tercicir, tidak pergi sekolah dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Sedidik Sarawak Team Building 2024 di Damai Central di sini pada Sabtu. Tambahnya, Sedidik merupakan usaha kerajaan Sarawak agar anak-anak tidak ada yang tercicir seawal umur 5 hingga 6 tahun lagi. Kerajaan Sarawak telah menetapkan yang kategori B40 dan ke bawah dia diberikan secara percuma lah. Bagi B40 yang ke atas, dia bergantung dengan umur dan juga status. Tapi tidaklah terlalu tinggi. Sebab itu Sedidik ini terus diangkat sebagai satu pilihan untuk ibu bapa menghantar anak-anaknya belajar. Sebab itu kawasan bandar ni status ibu bapa mungkin ada lebih baik. Mereka ada banyak pilihan sama ada di swasta. Dan sekarang pun Sedidik di kawasan bandar pun sudah menjadi pilihan komuniti kita. Terdahulu dalam program tersebut turut diadakan ceramah integriti dan rasuah bersama penolong kanan penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak, Azmizan Abdullah. Seramai 203 orang kaki tangan Sedidik telah menghadiri program team building yang berlangsung selama 3 hari bermula 23 hingga 25 Februari ini. Turut hadir Pengurus Besar Sedidik Sendirian Berhad Ayun Dahari, Pengurus Kanan Sektor Khidmat Korporat Sedidik Siti Roziah Bun Sudrahman, Pengurus Kanan Sektor Pelaksanaan Program Sedidik Awang Kediri Awang Mahda, Pengurus Bahagian Sumber Manusia Merangkap Penyelaras Sedidik Team Building Jelawai Munang, Pengurus Bahagian Kewangan Sedidik Nur Syahidah Saupi, Pemangku Pengurus Operasi Zon Betong Mas Tiramut, Pengurus Operasi Zon Sibu Rosnah Bid, Pemangku Pengurus Operasi Zon Mukah Hayati Sapii, Pengurus Operasi Zon Bintulu Noraini Mahdi dan Pengurus Operasi Zon Miri Fatimah Sual. Berita di Marudi, nilai perpaduan dan kebersamaan antara kaum dan meraihkan musim perayaan perlu dipertahankan dan dipelihara. Ia bagi memastikan rakyat sentiasa hidup dalam aman, damai dan harmoni. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Penguang Manggil berkata, Tahun Baru Cina turut diraikan oleh masyarakat Iban, Melayu dan orang Ulu dan sebagainya tanpa mengira latar belakang agama dan budaya. Begitu juga di Marudi, katanya ia diraikan secara bersama. Mengenai status pembangunan di kawasan itu, Datuk Penguang berharap agar masyarakat setempat memanfaatkan pelbagai kemudahan yang telah disediakan seperti waterfront Marudi dan stadium untuk mengadakan pelbagai aktiviti. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis makan malam sempena sambutan Tahun Baru Cina, anjuran bersama oleh ahli jawatan kuasa AJK Cina Marudi, Poyut dan Lubok Nibong pada Jumaat. Terdahulu, Datuk Penguang turut berkesempatan mengadakan lawatan muhibah bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina kepada pengurusi-pengurusi persatuan dan ahli Majlis Daerah Marudi bagi mendengar keluhan masyarakat dari akar umbi selain daripada mengeratkan silaturahim bersama rakyat.
Dalam kunjungan tersebut, Datuk Penguang turut berkesempatan meninjau perkembangan terkini kerja menaik taraf Dewan Suara Marudik yang dijangka siap pada September 2024. Berita seterusnya, satu sesi libat urus projek antara agensi kerajaan dan penduduk telah diadakan bagi membincangkan cadangan penubuhan tapak glamping Wong En Sulai. Perbincangan yang diadakan di Pusat Khidmat Gabungan Parti Sarawak GPS Batang Air pada Jumaat itu telah dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo. Bercakap dalam sesi perbincangan tersebut, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Air menyarankan agar persatuan yang mencadangkan projek tersebut untuk mendaftar di bawah Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebelum meneruskan cadangan itu. Berikut pula pembagian mantan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada Rabu lalu turut meninggalkan bekas yang sangat mendalam dalam arena sukan di negeri ini, khususnya sukan Muay Thai. Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS Haji Jumaat Ibrahim berkata, penubuhan PMNS tidak akan menjadi realiti tanpa sokongan dan dokongan dari Allahyarham yang ketika itu menjadi Ketua Menteri. Malah katanya Tun Taib sendiri melancarkan penubuhan PMNS pada tahun 2014 sebagai bukti dedikasi dan iltizam tinggi Allahyarham untuk mengangkat mutu sukan Muay Thai di Sarawak agar setanding dengan negeri-negeri lain. Tambah Jumaat, penganjuran kejohanan Muay Thai Piala Ketua Menteri yang bermula sejak 2013 hingga sekarang juga merupakan cetusan idea Tun Taib. Semangat Tun Taib untuk melihat sukan tempur itu terus berkembang tidak pernah pudar apabila turut menyokong penganjuran kejohanan Muay Thai Piala TYT Sarawak bermula 2014 selepas beliau menjadi yang di-Pertuan Negeri Sarawak jelas Jumaat lagi. Katanya Allahyarham amat meminati sukan Muay Thai dan sentiasa memberi sokongan kepada pembangunan sukan ini bukan sahaja dari sudut kewangan, malah termasuk suntikan moral. Ini dibuktikan apabila Allahyarham sendiri turut hadir pada kejohanan Muay Thai Piala TYT edisi pertama yang diadakan pada tahun 2014 di Stadium Tertutup Petrajaya. Justru mewakili semua pengamal Muay Thai di Sarawak, Jumaat mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham dan berharap agar roh Tun Taib sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, katanya ketika dihubungi pada Sabtu. Tambah Jumaat, kepimpinan penuh visi Tun Taib sebagai Ketua Menteri selama 33 tahun telah mengubah landscape sukan di Sarawak hingga disegani bukan sahaja di Malaysia, malah hingga keluar negara. Tun Taib menghembuskan nafas terakhir pada usia 87 tahun di hospital swasta di Kuala Lumpur pada Rabu lepas. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Mengakhiri buletin Lukas dengan paparan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat N14 Batu Kawah yang dihadiri oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian yang berlangsung di Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho di Kuching pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas.